Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak akan memperkatakan tentang calon yang patut kita undi. Tetapi saya akan memperkatakan tentang calon yang tak boleh kita undi. Kerana di dalam soal siasah ia, di dalam bab urusan kehidupan manusia, yang mana agama memberikan keluasan untuk kita di dalam hal ini. Kita boleh mengundi sesiapa saja selagi tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu terpulang kepada ijtihad siasi kita, ya, di mana kita rasa calon yang dapat menunaikan hasrat kita dalam tugasan-tugasan dan bidang-bidang tugasan yang ingin ataupun kita harap terlaksana dalam negara ini. Saya memperkatakan tentang calon-calon yang tak boleh kita undi, kerana ciri-ciri mereka ini terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama ialah calon yang jelas menzahirkan pemusuhan dengan Islam. Ini kita dapat lihat kepada tokoh-tokoh politik yang mempunyai kenyataan-kenyataan dan menzahirkan sikap yang nyata. Mereka tak suka dengan Islam ataupun membenci Islam. Kita banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam negara ini untuk kita nilai mereka ini. Mengapa kita tak boleh? Kerana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 118 memberitahu kepada kita, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil orang dalam kamu, yakni orang yang kamu berikan kepercayaan yang selain daripada kamu, yang mana mereka itu tidak henti-henti berusaha untuk menyusahkan kamu, mendatangkan bencana kepada kamu. Mereka suka jika kamu ditimpa oleh kesusahan. Telah nyata kebencian daripada mulut-mulut mereka. Apa yang tersimpan di dalam dada mereka itu jauh lebih besar. Ini amaran Allah melarang kita mengambil mereka ini sebagai teman ataupun sebagai orang yang diberikan kepercayaan. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua ialah golongan yang secara terang menyokong mereka yang menentang ataupun menyokong golongan yang menentang agama Islam. Sekalipun mereka ini mungkin mendakwa mereka Muslim, tapi mereka menzahirkan sikap bersekongkol dan menyokong secara jelas orang-orang yang mana telah membuat kenyataan dan tindakan memusuhi agama Islam. Ini adalah sikap nifaq ataupun munafik. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa mengingatkan tentang hal ini. Kata Allah, "Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Alladzina yattakhiduna al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a." Berikanlah khabar gembira, Allah pilih mereka kepada golongan yang munafik, bahawa mereka akan ditimpakan dengan azab yang pedih. Iaitulah orang-orang yang mengangkat orang-orang kafir menjadi teman rapat mereka, yakni kafir yang menentang Islam, menjadi teman rapat mereka dengan meninggalkan orang mukmin. Adakah mereka mencari kemuliaan di sisi orang-orang kafir itu yang menentang Islam? Sesungguhnya kemuliaan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini menyokong mereka sama dengan menyokong golongan yang pertama tadi. Golongan yang ketiga ialah golongan yang mempunyai rekod ataupun sejarah latar mereka yang terlibat dengan rasuah atau penyalahgunaan kuasa secara jelas, ataupun yang menzahirkan sikap untuk bersedia kepada berlakunya rasuah atau bersedia untuk menyalahgunakan kuasa. Ini dilihat kepada latar sejarah mereka, kenyataan-kenyataan mereka, sikap yang ditunjukkan. Jika nyata sikap itu daripada mereka, kita tidak boleh menyokong golongan ini. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, "Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar
Jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, nanti kamu akan disentuh oleh api neraka. Golongan ini adalah zalim kerana mereka telah menyalahgunakan kuasa yang ada pada mereka, dan rasuah merupakan kezaliman kepada rakyat jelata ataupun kepada mereka yang lain yang mana yang sepatutnya berada di dalam persaingan yang sihat ataupun mendapat peluang yang sama. Golongan ini juga haram untuk kita menyokong mereka. Golongan yang keempat ialah golongan yang mana mereka ini mungkin tidak terlibat secara nyata dengan rasuah ataupun penyalahgunaan kuasa dalam erti kata yang dipahami awam, tetapi mereka cenderung kepada sikap double standard ataupun cenderung kepada sikap menggunakan kedudukan mereka lebih kepada kepentingan kelompok yang tertentu atau bersikap resis, bersikap perkauman yang akan menindas orang lain ataupun bersikap kekeluargaan yang hanya memberikan peluang kepada keluarganya ataupun bersikap kepuakan yang hanya akan memberikan peluang ataupun pembelaan kepada puak tertentu dan mengabaikan puak yang lain untuk mendapatkan keadilan. Ini pemerintah yang seperti ini, walaupun mungkin tidak terlibat dengan rasuah ataupun mereka mungkin tidak menggunakan kuasa mereka untuk mencari kekayaan, tetapi mereka menggunakan kuasa mereka untuk bersikap tidak adil kepada kelompok yang mana mereka rasa tidak bersama dengan mereka dan menindas kelompok itu dan hanya mempertahankan ataupun membela golongan yang mana mereka rasa golongan itu adalah golongan yang mereka sokong pada mereka ataupun mereka gemari sahaja. Ini adalah sikap fanatik, sektarian, sikap berpuak dan sikap resis jika ia membabitkan menindas satu bangsa hanya kerana warna kulitnya, hanya kerana perbezaan latarnya tanpa mempunyai alasan yang benar. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Maidah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah orang-orang yang berdiri menegakkan kebenaran karena Allah, dan janganlah kamu jadikan kebencian kamu kepada sesuatu kaum menyebabkan kamu tidak adil. Adillah kerana ia lebih dekat kepada takwa. Artinya golongan yang keempat ini ialah golongan yang tidak adil, dan kita tidak boleh menyokong orang-orang yang tidak adil. Kerana tidak adil lawannya adalah zalim. Calon yang kelima yang kita tidak boleh sokong ialah calon yang telah mempunyai rekod perkhidmatan sebelum ini yang buruk. Ini termasuklah mereka yang pernah menjadi wakil rakyat, yang ponting parlimen, yang susah untuk ditemui oleh rakyat, yang tak menjalankan tugasnya, yang tak muncul ketika rakyat perlukan mereka. Kerana calon yang seperti ini, kalau kita undi mereka juga, bererti kita telah menipu diri kita sendiri ataupun kita telah memerangkap diri kita sendiri. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi menyebut la yuldaghul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Orang mukmin itu tidak disengat fi juhrin wahid, pada satu lubang, marratain, sebanyak dua kali. Maksudnya orang mukmin tak akan terkena tipu ataupun terkena perangkap sebanyak dua kali pada satu perkara. Yang ini dia dah ada rekod yang buruk, kita masih lagi mencalonkan dia, berarti kita melanggar apa yang disebut oleh Nabi SAW supaya kita tidak membiarkan diri kita diperkena sebanyak dua kali. Ini juga calon yang tak boleh kita undi. Baik, calon yang keenam yang tak boleh kita undi ialah calon yang mana telah zahir padanya ketidakupayaan untuk menangani ataupun mengambil tanggungjawab berkenaan sebagai ahli parlimen dengan tugasan-tugasannya ataupun sebagai ahli Dewan Undangan Negeri dengan tugasan-tugasannya. Ini dapat kita lihat kepada latar pendidikannya mungkin tidak memampukan dia. Kadang-kadang umurnya yang kita tahu tidak memampukan dia meneruskan tugas itu.
ataupun mungkin juga pada kesihatannya yang kita tahu tak memampukan dia, atau faktor-faktor yang lain yang kita tahu calon ini tak boleh, tetapi mungkin sebahagian orang dia tetap undi juga kerana itu parti dia, kerana itu adalah adik-beradik dia, atau itu adalah orang yang dia kenal, kawan dia. Perbuatan ini adalah salah. Kerana Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis yang hasan, Nabi SAW menyatakan, man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna rusyda fi ghairihi faqad khanahu. Sesiapa yang menunjukkan kepada saudaranya satu perkara sedangkan dia tahu bahawasanya perkara yang lebih baik atau yang lebih betul itu pada yang lain, dia telah mengkhianatinya. Nabi bagi tahu, kalau kita tahu yang betul begini tapi kita tunjuk kawan kita yang sahabat kita yang ni tak tunjuk yang betul tu, kita telah khianatkan dia. Abu Dzar, Nabi SAW sayang kepada dia. Sahabat Nabi sayang kepada dia, orang yang juga soleh. Tetapi Nabi tahu dia tidak berkeupayaan untuk memegang jawatan. Apabila dia meminta supaya Nabi melantiknya, Nabi SAW tidak melantiknya. Bahkan Nabi menepuk baunya dan Nabi menyatakan, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamah wa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Wahai Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wahai Abu Dzar, engkau adalah satu orang yang dhaif, sedangkan jawatan itu adalah satu amanah. Dan ia pada hari kiamat melupakan kerugian dan penyesalan, melainkan orang yang mengambilnya dan menunaikan hak yang ada padanya, yakni tanggungjawab jawatan itu. Jadi Nabi tidak melantiknya walaupun Nabi sayang kepadanya, walaupun dia saleh. Ini menunjukkan orang yang setakat saleh, seorang agama, belum tentu mampu untuk memegang jawatan yang berhubung dengan pentadbiran dan pengurusan yang barangkali bukan bidang mereka ataupun bukan talent dan keupayaan mereka. Jika kita tahu orang itu tidak berkeupayaan, kita lantik dia juga hanya kerana dia kawan kita, dia baik dengan kita, dia semayang tempat kita semata-mata tanpa mengambil kira skop tugasan itu, kita juga telah mengkhianati undi yang mana kita diberi peluang untuk melakukannya. Yang terakhir ialah golongan yang ketujuh yang dapat saya simpulkan untuk kali ini ialah calon yang mana banyak ataupun terdapat rekod suka berbohong. Ini termasuklah calon yang rekod bohong, tipu sijil, berbohong dalam kenyataan-kenyataannya sebelum ini, ataupun ada rekod dia berbohong di dalam urusan sesama manusia, perniagaan ataupun seumpamanya, ataupun terkenal dengan kenyataan-kenyataan bohong, termasuk bohong dengan menggunakan nas-nas agama, menyalahgunakan nas agama bukan pada tempatnya. Ini termasuk berbohong. Dan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim menyatakan, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Jaga-jaga kamu jangan berbohong, jauhi berbohong, kerana sesungguhnya pembohongan itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, apabila beliau naik menjadi khalifah, dalam ucapan awalnya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham, antara yang disebut oleh Abu Bakar Siddiq ialah as-sidqu amanah wal kadhibu khianah. Benar itu adalah amanah, dusta adalah merupakan satu pengkhianatan. Maka dengan itu, maka tengok, jika calon-calon kita itu mempunyai ciri berbohong, suka berbohong, membuat kenyataan yang bohong, maka dengan itu mereka tidak layak untuk mendapat undi kita. Kalau semua calon mempunyai ciri-ciri yang terlarang tadi, yang mana kita tidak boleh memberikan undi pada mereka, kalaulah andai kata ada 5 ataupun 6 calon, 4 calon, semuanya sama, ada ciri ataupun semuanya ada ciri-ciri sama, ada nombor 1, 2, 3 ataupun 4 sehingga kita ke-7 tadi,
Siapa yang patut kita undi? Dalam keadaan itu, kita menggunakan kaedah syarak iaitu mengambil akhafud dararain, mengambil perkara yang lebih ringan mudaratnya. Jadi kita kena buat perbandingan, siapakah yang lebih bahaya di antara semua itu, maka kita undi yang kurang bahaya secara perbandingan dengan melihat latar calon. Sebab itu setiap orang yang nak mengundi, dia kena study calon-calon yang berada di tempat dia. Dia bukan perlu study satu Malaysia, dia hanya perlu study calon yang dia nak undi saja di tempat dia, manakah lebih ringan mudaratnya jika semuanya mempunyai masalah. Jadi itu adalah kaedah yang kita gunakan jika berlaku pertembungan tersebut. Okey, merujuk kepada soalan, jika terdapat lebih daripada satu calon yang layak menerima undi pada penilaian kita, kita kembali kepada asas ayat Allah dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk memberikan amanah kepada ahlinya, yang layak. Dan apabila kamu berhukum di kalangan manusia, berhukumlah dengan adil. Jadi amanah mesti diberi pada layak. Sekarang kita kata semuanya layak. Artinya ataupun ada 2-3 orang yang layak ataupun 2 orang yang layak. Jika dua-dua orang yang layak, melantik salah seorang yang layak itu tidak menjadi kesalahan. Cumanya dalam menentukan kelayakan, dalam surah Al-Qasas, ketika Allah menceritakan Nabi Musa alaihi salam dan seorang tua di Madian, yang sebahagian mufassir menyebut Nabi Shu'aib, sebahagian menyatakan ia bukan Nabi Shu'aib, dalam dialog dengan anak perempuannya, dia menyebut inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Anak perempuannya menyatakan kepada bapaknya, Allah catatkan pernyataan itu kerana ia bermakna sebaik-baik orang yang engkau ambil bertugas ialah yang al-qawi, al-amin, yang kuat dan yang amanah. Jadi yang kuat merujuk kepada keupayaan, kemampuan untuk menjalankan tugas. Yang amanah merujuk kepada sikap bertanggungjawab dan takutkan Allah dan amanah yang ada di dalam diri seseorang, ataupun sikap yang jujur yang ada pada diri seseorang calon. Maka kita lihat apa tugasan yang nak diberikan. Jika dia tugasan itu, orang itu mempunyai ciri kekuatan, keupayaan untuk berbahas, berdialog dan parlimen, menyampaikan hasrat itu tinggi, artinya dia ada ciri al-quwah dan dia juga ada amanah, yakni kejujuran pada dirinya. Jika nilai mana-mana calon yang mempunyai nilai, kedua nilai ini lebih, maka kita angkat. Mungkin ada calon yang lebih yang ini dan kurang yang ini, lebih yang ini ataupun kurang yang ini. Kita lihat pula apakah tugasan yang hendak kita beri padanya. Jika tugasannya menyampaikan hasrat kita di parlimen, maka itu dapat ditunaikan lebih oleh salah satu calon berkenaan, maka kita berikan tugas itu kepadanya. Hal itu ijtihad. Mungkin kita sangka A, mungkin yang B lebih baik, tetapi selagi mana dia tidak termasuk dalam calon-calon yang dilarang untuk kita memberikan undi kepadanya, kita menganggap mereka semua adalah layak dengan keupayaan yang ada pada diri mereka, dan kita bertawakal pada Allah dan kita memilih calon-calon yang mana kita rasa lebih dapat ataupun lebih membolehkan kita menunaikan maksud ayat Allah, memberikan amanah kepada yang layak. Selamat mengundi, semoga kita semua memilih calon-calon yang berkualiti. Dengan itu kita akan membawa ahli-ahli parlimen yang berkualiti juga di dalam parlimen negara kita, dan akan menyebabkan kita mempunyai negara yang berkualiti pada masa hadapan, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.